duduk kat ayat masing-masing. Saya nak tengok ni 2 tahun dulu saya tengok kat Bangi tu, ayah datang surau, ayah je lah datang. Tapi bila kami pulihkan balik solat elok, baca Quran banyak-banyak, sekarang ni tak nampak. Kiri kanan depan belakang ayah ni ada anak. Satu transformasi berlaku bila solat ni elok. Kalau tak, ayah yang 50 tahun ke bawah ni tak tahu ada anak ni umur 16 tahun 14 tahun. Kat mana anak kita sekarang? Kat mana anak kita sekarang? Soalan besar. Baik. Tak banyak tanya je, tuan-tuan jangan marah pula. Tapi bagus tak marah tu, lain kali confirm tak telefon. Sebab mana? Baik, kita tengok solat ni. Kita pun solat solat ni ada 3 komponen ni. Yang nak penuhkan markah depan tadi, nak kering ataupun nak penuh tangki agama dalam diri kita ni, bergantung kepada sejauh mana 3 komponen ini sempurna kita buat. Kalau tuan-tuan boleh sana tak nampak, kita nak baca kitab depan ni rugi. Kalau tak tengok rugi. Setakat ni tak ada lagi jamaah datang ni buka kitab kat depan lah. Di mana sana buka kitab ni, mari duduk tengah kosong banyak ni. Yang luar-luar pun mari masuk dalam. Yang pertamanya dari segi perbuatan solat ni. Maka bab ni ustaz kena bangun lah. Nak tunjukkan perbuatan. Ustaz pakai kuat. Dari segi perbuatan ni tuan-tuan, ustaz biasa tanya orang ramai, kalau orang tu solat dia buat tangan macam tu, senang diri juga. Kiblat sana lah kiblat sana. Dia buat macam tu, Allahu Akbar. Dalam hatinya Allahu Akbar. Dia solat zuhur 4 rakaat. Sah tak sah solat dia? Sah ke tak sah solat orang tu? Tak sah bagus. Siapa kata tak sah? Menurut sebahagian ulama mazhab Syafi'i, solat orang yang kata tak sah tu selama ni tak sah. Boleh faham tak? Siapa yang solat macam ni, Allahu Akbar macam ni, siapa yang kata solat orang tu tak sah, menurut sebahagian ahli fiqh mazhab Syafi'i, solat orang yang kata tak sah tadi selama ni tak sah, kerana dia tidak tahu apa rukun, apa sunat. Maksudnya dia solat tu secara main ikut macam tu je. Bahaya tak? Sebab tu kat tempat kami ni, meja depan ni tak ada dah ceramah membebel harga minyak naik, orang tu jahat, orang tak ada dah. Sekarang ni kami fokus kepada apa yang fardu ain yang mesti kita laksanakan. Itu je kami fokuskan. Repair, baiki elok. Jawapannya sah. Dia buat tangan macam tu, dia buat tangan macam ni, dia buat tangan, tapi jawapannya sah sebab rukunnya ialah lafaz Allahu Akbar. Itu rukun. Ustaz Don dah cerita banyak dalam TV dah. Ustaz bersyukur betul pada Allah Ta'ala dan lahirnya Ustaz Don. Banyak dibantu Ustaz Azman. Kalau tak penat Ustaz nak pergi mengayau. Orang nak tanya, bila orang telefon ni, kami nak belajar cara solat ni Ustaz. Ustaz kata tak payah, kau buka je 9.30 sampai pukul 10 malam.
Tak payah nak jemput Ustaz ceramah. Kami bayar kan? Kami bayar Ustaz. Apa? Ingat aku cari makan dengan ilmu agama? Kami bayar Ustaz. Tak semua Ustaz yang berniaga ilmu agama. Walaupun ada lah. Tak semua. Jadi jawapannya sah. Oleh kerana sah, maka kita tahulah perbuatan angkat tangan tu hukumnya apa? Sunat. Cuma Ustaz nak cerita kat sini, bila kita berdiri saf 1, saf 2, saf 3, malam ni mungkin 5 saf ni, kita rakam ke atas tu ataupun ambil kamera, rakam bagi nampak cara orang angkat tangan tu, banyak macam tak? Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang khusyuk. Akbar. Yang tu, yang tepi sini jaga tu. Nanti kena. Macam-macam cara. Jadi semua cara ni yang tuan-tuan buat itu, soalan Ustaz ni lah. Soalan ni, di mana tuan-tuan dan puan-puan belajar? Itu soalan. Selain daripada sekolah rendah dulu, yang bila dah matang ni, kita dah tahu dah ini penting, ini tak penting ni kan. Di mana kita belajar? Yang kalau balik daripada UK, daripada Australia, daripada US, dia kawan-kawan dengan Arab kat sana tu, maka dia balik solat hari Jumaat, Ustaz tengok, dia buat PhD lah kat sana kan. Dia balik Jumaat, dia macam mana tu? Dia melangkah, dia dapat saf ni. Macam tu ya. Ustaz tu menyala kat tepi tu sebab buat observation, buat cerapan, nak tengok kepelbagaian perbuatan. Dia boleh masuk saf, mata dia ke kiri kanan lagi tu. Kalau Ustaz tangkap dia tu kan, Ustaz tangkap dia tu, gegar badan dia, engkau belajar mana ni? Aku dia nak jawab agak-agak. Tak ada jawapan kecuali, dan saya nak buat macam tu Ustaz. Betul tak? Jawapan dia kan? Jadi solat ini pihak mana yang mensyariatkan? Bukannya kita menerima syariat kan? Yang mensyariatkan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tunjuk atas kalau Ustaz? Entah. Bila sebut Allah tunjuk atas kan? Bukankah Allah berada di mana-mana? Tunjuklah Allah macam tu kan? Banyaklah Allah ni. Jadi Allah syariatkan turun kepada siapa? Kepada siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun buat solat. Para sahabat tengok, riwayatkan hadis-hadis. Riwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdiri tegak maka kakinya gian. Dan apabila dia mengangkat tangan maka sekian. Hadis-hadis ni bersepahlah sahabat-sahabat tengok Rasul semua riwayatkan hadis. Dikutip oleh imam-imam kita. Dikutip oleh imam-imam kita. Ni yang saya kata Ustaz nak buka kitab, yang kat luar confirm tak nampak. Peminat masuk dalam. Ni kitab ni. Ni nama kitab. Pengarang dia ni. Nama ni. Ni pengarang ni. Tak tutup lah tepi. Dia besar ni. Ni canggih. Nak tambah zoom macam mana je? Bawah ni. Ini muka surat.
tangan Zoom bagi dia besar lagi. Besar lagi. Besar tu sama 150. Oh besar kan? Itu lebih. Nah, okey. Syamsuddin Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab ni. Nama kitab ni Mughni. Mughni ni kitab yang boleh mengkayakan, mencukupkan. Al-Muhtaj ni orang yang kitab yang diperlukan. Jadi kitab yang boleh mengkayakan, mencukupkan keperluan orang yang diperlukan. Pengarang dia Al-Khatib Asy-Syarbini. Khatib Asy-Syarbini dapat inspirasi mengarang ini daripada kitab Matan Minhajul Talibin karangan An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ambil kitab Matan Minhajul Talibin ni pula, sumber inspirasi ni adalah kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ni himpunkan hadis-hadis tentang perbuatan Rasul dalam salat di dalam kitab namanya Al-Um. Al-Um ni ustaz sendiri baca pun banyak tak faham sebab dia terlalu ringkas. Dia ada satu jilid terlalu ringkas. Jadi di syarah-syarah ustaz jumpa kitab ni. Jadi Allah syariat, Rasul buat, sahabat tengok riwayat hadis. Hadis-hadis ni para sahabat bila Rasulullah wafat bertebaran, ada yang pergi Iraq, ada yang pergi Yaman untuk menyampaikan dakwah Islam. Yang berkumpul di Iraq ni Imam Asy-Syafi'i dapat kutip hadis dia. Yang di Yaman tak boleh sebab jauh. Imam Syafi'i bukannya kaki musafir. Jadi di Lombok setakat yang ada di Iraq lalu dikumpul, dihimpun. Maka kita tengok sini. Tepat kat sini kita buka kan. Tengok rukun kedua takbiratul ihram. Dan wajiblah minta maaf, ini semua ni bahasa Arab. Ustaz akan melayukan. Jangan risau. InsyaAllah Ustaz ada, kalau Ustaz silap Ustaz tolong tegur Ustaz. Kita ada lagi Ustaz ni. Kalau Ustaz silap tolong tegur tu. Betulkan sama-sama. Jangan biarkan silap. Tengok. Dan takbiratul ihram ni, ni ilmu Takbiratul ihram maksudnya ialah wajiblah ke atas orang yang berupaya, qadir, orang yang berupaya melafazkan Allahu Akbar. Kalau orang tak upaya, hukumnya lain. Jadi itu rukun. Yang angkat tangan tadi, apa hukum pula Ustaz? Maka disebut kat depan ni. Kalau ni canggih tu, tak ada buat kitab tebal-tebal. Ini disebut. Dan disunatkan mengangkat dua tangannya pada takbirihi, takbiratul ihram. Jadi angkat tangan tu sunat hukum. Menyamai dua bahunya. Imam An-Nawawi rahimahullah beritahu macam tu je. Sunat mengangkat tangannya menyamai dua bahunya. Macam mana Ustaz? Jadi kita blur. Datang Imam Khatib Asy-Syarbini, disyarahkan berdasarkan hadis-hadis yang dihimpun, disyarahkan kepada kita. Cuba tuan-tuan tengok ni. Tadi Ustaz kata macam-macam fashion yang kita buat kan. Allahu Akbar, Allah. Kalau orang perempuan tak macam mana? Allahu Akbar. Itu kan? Jadi yang dalam kitab fikah ni bimbing kita berdasar hadis-hadis yang diriwayatkan macam mana? Dia kata apa? Dan disunatkan bagi orang yang menunaikan salat mengangkat dua tangannya pada takbirihi lil ihram, takbiratul ihram secara ijma'. Apa sifatnya? Walaupun dia tu solat baring, sunat juga angkat tangan. Sifatnya apa? Menghadap
dua tangannya ke arah kiblat. Itu sifat yang pertama. Dalam mengangkat tangan tu ada sifat. Yang ni bila saya sema kawan-kawan Melayu ni, boleh kata keseluruhannya tak pernah belajar pun cara nak angkat tangan tu. Yang difahamnya angkat tangan sampai ke bahu, macam tu je. Mungkin silapnya ustaz-ustaz saya sebelum ni tidak mendetailkan. Bila ustaz detailkan macam ni, ramai orang suka. Terima kasih banyak ustaz. Clear ustaz. Jadi sifat pertama ialah nanti masuk Facebook Twitter. Tapak tangan menghadap ke arah kiblat, maka ternafilah sunat yang macam tu. Tak sunat. Ternafilah sunat yang Allah ke bawah. Ternafilah yang khusyuk tadi, sebab dia ke atas. Ini maksud ustaz, perbuatan tu kalau nak dapat isi tangki mesti tepat yang ni. Itu maksud ustaz lah. Sifat yang kedua disebut ialah condong hujung jarinya ke arah kiblat. Jadi bukannya macam tu. Bukan macam tu, tetapi ke arah kiblat, hujung jari ini condong sikit. Bukan condong macam tu Superman. Condong sikit. Nombor dua. Nombor tiga sifatnya ialah menjarakkan jari-jarinya jarak yang wasat. Wasatiyah apa mana wasatiyah? Sederhana kan? Wasat. Tahu pun. Jadi jarak ni tak boleh rapat jari ni. Dia kena jarak secara sederhana. Sifat nombor tiga. Sifat nombor empat ialah dia mestilah kasifan lahuma, mesti membuka dua tapak tangan, tak boleh bungkus. Engkau orang belakang tak boleh surut dalam telekuk. Dia mesti dedah tapak tangan ni. Apa tengok macam tu pula? Jadi anak anda ustaz pakai tudung macam tu, yang dua orang belakang tu pakai baju kurung elok-elok, beli apa yang jerut tu, yang apa nama benda tu, alah KTM itu yang habis laku tu kan. Beli macam tu, tak payah pakai telekung dah, cukup macam tu. Masuk bilik air, ambil untuk, tak pakai telekung, pakai balik, solat macam tu. Terdedah dua tapak tangan. Orang pakai telekung, dia kena buat macam ni. Salli fardas zuhri arba'ah Allah. Dia telekung dia tu terangkat dulu kan. Dah lah nak sujud, kena buat macam tu. Tengok dia bilang, ustaz tahu lah. Orang yang sebab bini ustaz dulu pakai telekung tak, lama-lama bila halang tu, okey lah, dia boleh lah dia solat pakai jubah, pakai tudung elok. Sifat seterusnya, berapa dah? 4 kan? Sifat yang kelima ialah menyamai hujung jarinya atas telinga. Ini atas telinga, ibu jari menyamai anak telinga. Jadi bukan nak boleh letak semena-mena, tak. Dia ada ukuran. Kemudian, dan dua tapak tangannya selari dengan bahu. Dua tapak tangan ni selari dengan lampu ni. Jadi bukannya rapat kat telinga macam tu. Jadi diajar. Dengan sifat-sifat ni kita tahulah Allah lebih kurang lah Allah. Itulah sifat mengangkat tangan yang sunat. Kalau kita buat sempurna sifat macam tu, maka markah kita tadi, tangki tadi banyak, penuh. Agama kita dapat. Bila kakak-kakak nak cerita hal orang dia, hati sudah menghalang. Jangan kata hati kita, tu berhenti. Yang budak, yang anak ustaz tadi ni, pelajar UKM ni, dia kata tadi, hati dia tak benar, kaki dia sarung dalam seluar. Walaupun dia dah duduk kat katil asrama dia tu untuk pakai seluar tu, tapi hati dia tak benar kan. Sebab dia buat ni, tak pandu dia elok dan dia buat. Jadi yang ni teruskanlah dengan Allah. Nak letak kat mana pula ni? Allahu Akbar wa power. Habis solat tak panggil kan. Sekejap, kenal tak ni? Kenal ustaz.
kat UKM tu kalau orang tak kenal Ustaz Adnan, dia bukan orang Islam lah macam tu. Syarat dia kena kenal lah. Ustaz pun tadi kau solat dekat macam tu kan, dia balik daripada UK ni buat PhD 5 tahun. Ya Ustaz, belajar kat mana ni? Arab semua buat macam tu Ustaz. Itu jawapan. Arab semua buat macam tu. Arab tu belajar tak? Tangkap Arab ni tanya pula, kenapa kau buat macam ni? Entah, suka hati aku pula dia kata. Jadi orang Melayu ikut Arab. Jadi seterusnya lah, nak rokok tidak ni apa abang-abang yang dewasa-dewasa ni kadang-kadang tidak ni sedih tak tengok Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ada tak yang buat ni? Ada tak yang buat? Kitab mana yang ajar ni? Rasul mana yang solat macam ni? Itu soalan Ustaz. Maksudnya kita main-main, seolah-olah solat ni macam sedekah kita pada Allah Ta'ala. Aku solat betul. Macam tu. Bukannya kita solat ni kerana nak ikut apa yang Allah minta kita solat. Ini perbincangan semakin serius tadi Tuan-tuan boleh faham tak maksud Ustaz tu? Jadi bukannya ikut nafsu kita. Teragak nak rokok macam tu, pegang keliling. Sami Allahu liman hamidah. Dia nak sujud tu, kaki dia tak, Ustaz pun heran. Mengapa kaki dia tu mesti tu kan, kalau boleh Ustaz nak pegang. Ini contoh. Dan seterusnya lah. Jadi kalau berminat nak belajar ni, kita arrange lain kali. Kita buat waktu siang. Waktu malam tak boleh, sebab malam ni sekat masa. Arrange waktu siang. Contohnya macam besok Masjid UKM 8.30 sampai 12.30 hari, 4 jam. Anak-anak Ustaz ni, pelajar-pelajar ni duduk, Ustaz bimbing. Hari tu dah berlalu dah 300 orang. Rupanya ramai lagi yang tak sempat ikut. Dia minta juga, bimbing kami Ustaz. Jadi Ustaz punya dia malam ni dia punya elan-elan dia. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk saya awal. Main sapu je. Yang kita duduk tu tepat tak yang solat yang disyariatkan? Sudah nak jawab kan? Okey. Kemudian bacaan yang kedua. Ini benar-benar ujian benar-benar kan? Boleh lah lama tak boleh balik. Bacaan pula. Tuan-tuan, puan-puan, sila jemput qari. Minta tolong Ustaz perkenalkan mana-mana yang betul-betul dia ada tauliah, ada ijazah membaca Al-Fatihah daripada guru sampai ini. Kali jemput ke sini. Tuan-tuan beratur orang-orang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan baca depan dia. Boleh tak? Tak payah ceramah macam-macam. Beratur je. Tuan-tuan membaca siratal ladzi. Ustaz kata siratal ladzi zal. Dia betul kan? Pernah tak buat macam tu? Belum pernah lagi. Kena buat lah. Jadi tak sempat nak tengok bola malam besok. Tak ada warning lah. Yang surah Ustaz, kalau kau tak ada solat isyak, anak kau beritahu kau tengok bola, jaga mati, mandi sendiri, bungkus sendiri, jalan di putri. Tak warning dia saja. Hari yang Sabtu malam Ahad Indonesia tu, alhamdulillah lah. Tak ada yang miss, semua datang. Yang perempuan kena belajar dengan ustazah. Tak boleh belajar dengan ustaz sebab membaca Fatihah ni. Sebab kakak-kakak terus tadi kena duduk rapat dengan ustazah tu. Belajar Fatihah tak boleh tuan duduk yang belakang sekali. Tuan baca tuan. Tuan pun baca Bismillah, tak boleh. Dia kena duduk dekat sebab ustazah tu nak tengok siratal ladzi, lidah antara dua gigi. Walau dia nak tengok lidah kita ni pergi ke gigi mana, nak tengok. Kemudian baru dia salam.
saya ijazahkan, saya luluskan buat membaca Fatihah. Itu cara kita belajar. Ustaz sampai ke balik sebut buat tak betul. Sampai ke balik Azhar dulu di Mesir tu, sebut buat tak betul. Yang lain tu semua lulus. Buat tak lulus. Balik Malaysia belajar dengan kawan-kawan lagi, itu usaha. Lepas tu tak betul dengan imam kalau kita cacat. Okey. Selesai bacaan jadi bertindak. Bab hati pula. Contoh terus tutup training tu dia bunyi tak masuk dalam. Okey. Yang belakang tu boleh tutup tak? Tak boleh, ada orang luar. Masuklah dalam. Mintai. Kalau kami kalau hujan tak bunyi. Baik, hati pula. Yang ketiganya solat ni hati. Hati ni ustaz susah nak cerita, hanya ustaz paparkan ni je. Jadi tuan-tuan tengok sendiri. 5 orang tu solat ke tak solat? Solat. Hati dan otak dia solat tak? Yang tengah tu je. Dia kata ni lain sikit. Sebenarnya dia tu warna kelabu tu kata satu dengan dua ustaz. Sebab yang melukis ni anak ustaz di UKM tu. Anak maksudnya belajar lah. Yang ustaz kata dia pakai surau jin, lepas tu dia berubah jadi bayi. Kadang-kadang sedih. Dia ikut ustaz mengajar ke surau-surau. Dia 4 orang. Dia ikut mana surau ustaz pergi tu dia ikut. Dia asyik tengok tiap malam ustaz pakai jubah kelabu ni. Dia pun lukis macam tu lah. Dia menjiwai ustaz yang berpenting. Baik. Ini dia orang tengah solat. Okey, ustaz tanya terang-terang ni, tuan-tuan jawab perempuan jawab Kita melakukan tak macam ni waktu solat? Kan? Kalau yang t-shirt hitam tu ingat apa? Ingat makwa. Jadi tuan-tuan tak ada ingat makwa dah kan? Sebab dah ada makwa kan? Tak? Cuma ingatnya apa? Ingatnya waktu dia dah di rakaat ketiga tu solat isyak ni baru dia ingat tadi bini aku pesan 5 perkara tadi. Gula, garam, susu, apa 2 tadi mula dia mencari tu. Dalam solat tu dia mencari apa lagi 2 tu. Tak, dia ingat sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Bila perbuatan kita tadi buat elok-elok ikut yang diajar oleh kitab mereka, tak kira lah, ustaz saya tak ikut Syafi'i, saya ikut Hanafi. Tak apa, ikut Hanafi. Tak wajib ikut Syafi'i ni. Tak ada hukum wajib ikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Hanafi, tapi belajar ikut kitab Hanafi. Bukannya pergi India keluar 40 hari apa ke, balik dulu tangan ke atas. Bila balik ustaz tengok dah ke bawah. Ustaz tanya kenapa pula kamu ubah pula? Dulu kat elok kat atas, dia dah turun bawah pula. Kat India semua buat macam tu. Yang tu tak nak. Yang tu tak cik. Dia kena belajar. Saya tak nak Hanafi ustaz, saya nak Hambali sebab saya orang Mekah, saya orang Madinah. Kan? Ikutlah Hambali, tak ada masalah. Baca kitab Al-Mughni nama dia. Belajar solat macam mana dalam kitab tu. Jadi tak wajib ikut Syafi'i. Jadi kalau perbuatan tu betul sempurna, cukup 6 sifat: angkat tangan, rukuk cukup, i'tidal cukup, sujud cukup, duduk antara cukup, duduk tahiyat akhir pun cukup, maka kita solat kita mungkin naik. Kemungkinan naik. Perbacaan pula tadi kita baca elok, dia naik lagi. Dan hati kita tadi betul-betul solat, maka dia naik lagi. Nak penuh, minta maaf, tak ada seorang habuk pun dapat. Mustahil sepanjang solat tak ingat apa-apa kan? Mustahil lah. Betul tak? Setuju? Dia macam mana dia ingat juga sikit-sikit.
Tapi tak lama, tarik balik kan. Baik. Jadi jomlah kita sempurnakan. Itu je lah ceramah malam ni. Yalah banyak-banyak. Tak, cakap banyak tak elok. Buat tu yang elok. Betul tak? Buat tu yang penting. Oi, power Ustaz senang. Tak berhenti bercakap. Ustaz je power tuan-tuan. Solat macam tu juga. Tak guna baik. Berat sambunglah sikit. Jadi tadi perbuatan kita belajar kitab fiqh tadi. Bacaan kita panggil qari, kita panggil qari'ah untuk kita baca seorang demi seorang. Hati ni macam mana Ustaz? Kita nak sempurna khusyuk, mungkin itu tajuk hari ni lah. Khusyuk dalam solat tu maka Ustaz pun dalam kitab fiqh cerita tak khusyuk solat. Tak ada Ustaz, dia cerita dalam kitab tasawuf ni Ustaz khusyuk-khusyuk ni. No, Ustaz buka kan. Jom kita tengok. Lepas ni kalau ada Ustaz-Ustazah sini nak copy pen drive, copy line ni boleh ambil yang PowerPoint tadi pun. Siapa nak boleh copy. Nanti Ustaz tinggal kat desktop ni. Siapa nak sampaikan kepada orang lain, sila sampaikan. Guna tu. Dia tak ada hak cipta terpelihara. Dia ada hak wajib disebab. So konsep besar lah. Sebab kita bukan peniaga, hak cipta terpelihara tu sebab nak bisnes kan. Ni Ustaz nak buka ni tentang khusyuk pula. Hati tadi. Tak pun bukannya hafal sangat pun. Kita bukan tukang hitam. Ni jumpa dah. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia, apa disebut? Gam ni lah senang kan. Antara sunat-sunat solat ni ialah dia kata khusyuk. Tu. Jadi orang tak khusyuk sah tak solat? Sah. Markahnya banyak mana? Mungkin 15%, 10% khusyuk. Maka disebutlah sini wa yusallu al-khusyuk. Jadi ini bukan kitab tasawuf, ini kitab fiqh. Dah ajar kita 680 hijrah dulu. Tapi Ustaz Allah alam kitab ni macam tenggelam, tidak berapa timbul sangat sebab dia dalam bahasa Arab. Apa puncanya pun tak tahu lah Ustaz. Okey, disunatkan khusyuk. Maka orang yang solat hendaklah bersifat zahir dan batin. Solat zahir, tak boleh garu-garu, tak boleh goyang-goyang. Dan batin hendaklah khusyuk juga, tak boleh ingat apa-apa yang lain. Hendaklah dia menganggap dia sedang berdiri di hadapan Malikul Muluk, depan Allah Ta'ala. Sebab apa? Nanti saya beritahu. Kemudian untuk hasilkan khusyuk ni disunatkan tadabbur qiraah. Disunatkan kita mentadabbur bacaan ayat-ayat Al-Quran. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kena ikut dan otak dengan hati. Alhamdu tu apa? Lillahi Rabbil Alamin. Kena ikut. Ta'amul ni perhati elok apa yang kita baca. Bukan perhati huruf, perhati apa makna. Sebab apa? Tengok ni. Li'anna bidzalika, dengan tadabbur qiraah tadi, kita ikut dengan otak dengan hati apa alhamdu, apa lillahi, apa rabbil alamin. Dia akan menghasilkan maksud apa ni? Khusyuk.
Oleh kerana kita nak tadabbur, kalau kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, katsiran, subhanallah, wa ta'ala, wa jalla jalla dan dikatakan sama. Boleh tak tadabbur? Tak boleh. Oleh itu disambung pula dan disunatkan tartilul qiraah, membaca secara tartil satu persatu perlahan-lahan. Umpama budak baru belajar berjalan, baca tartil. Makruh kalau tinggalkan tartil. Jadi imam tarawih kat depan ni Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hukumnya solat macam tu makruh. Kalau makmum semua bagus, ustaz ni lah Fatihah 2 nafas je, makmum reda perbuatan tu, maka jemaah keseluruhannya hukumnya makruh. Maksud makruh, Allah menyampah, Allah benci ketika kita sedang menunaikan salat. Sebab itu tak sabar nak bagi salam. Itu rahsia dia. Tak sabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat sama-sama kat rumah pula, tak ada wirid, tak ada doa. Maka selesai itu. Kemudian abang lagi baca kitab ni. Dan disunatkan juga, bukan hanya ayat-ayat, disunatkan kita tadabbur zikir-zikir kiasan alal qiraah, kias kepada bacaan tadi. Zikir-zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ikut dengan tak? Subhana apa mana? Rabbiyal azimi wa bihamdi. Dengan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itulah cara kita mu'allaf ni nak tadabbur. Kalau orang dah pakar lain kan, dia boleh subhanallah, subhanallah. Ya tahu. Jadi ustaz anggap kita ni masih mu'allaf, nak belajar sikit-sikit. Sebab tu kita wirid sama-sama tu kan. Terpujuk supaya kita buat sama-sama. Baik. Perempuan kat belakang, kita doa antara dua sujud tu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Apa yang kita doa? Kita tak ada kan? Dia kena tadabbur lah. Rabbi firli warhamni wajburni. Jadi apa makna wajburni tu? Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau gagal tahu maknanya, tak ada tadabbur. Senang je matematik. Kalau tak tahu warfa'ni wajburni, tak tahu, macam mana nak tadabbur? Takkan nak ingat waw, jim, ba, ra, dhamma bagi depan, nun, ya, reko. Adakah itu makna tadabbur? Kalau imam jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait wa tawallana fiman tawallait wa qina bi rahmatika syarra ma. Apa maknanya itu? Apa bendanya doa yang kita mohon? Justru itu Ustaz menyadari inilah antara kelemahan yang paling ketara di kalangan kaum Ustaz, iaitu bahasa Melayu. Arab saya cerita lah. Ini kelemahan yang paling ketara. Tambah-tambah pula, mari kita baca ni. Mengosongkan hati, cara nak kosongkan hati daripada kesibukan duniawi. Tak mau dah ingat kereta kunci tak kunci, nak beli apa, nak masak apa, tak boleh dah dalam solat. Kerana dia lebih membantu kepada khuduk dan khusyuk. Kosongkan hati. Makruh berfikir di dalam solat tentang perkara duniawi ataupun masalah tekak. Tuan-tuan tanya ustaz, tak boleh jawab. Saya ni solat isyak ni dalam kepala ustaz ni kitab mana ni?
rak nombor berapa ni dalam bilik kat tingkat atas ni. Tu nak selesai salat mereka pun makruh. Jadi banyak kat perkara makruh kita buat dalam solat. Berhati-hati. Mari kita sama-sama elakkan benda makruh ni. Makruh ni Allah benci, tak elok. Okay? Baik. Manakala berfikir pada perkara akhirat tidak menjadi salah. Bila kita fikir tentang akhirat dalam solat, maka celakalah orang yang menunaikan solat. Fawailul lil musallin. Binasa celakalah orang yang menunaikan solat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai terhadap solat yang sedang ditunaikan. Antara tafsirnya ialah kerana kita gagal memahami makna perbuatan dan bacaan yang kita buat di dalam solat. Sebab waktu membaca Maliki Yaumiddin pun tak ingat akhirat. Waktu kita membaca tu Maliki Yaumiddin pun otak hati kita tak ingat akhirat. Fawailul lil musallin. Sepatutnya kat situ mata kita ada merah-merah sikit lah kalau tadi siang ada buat dosa. Sebab diingatkan Maliki, Allah itu penguasa, pemilik Yaumiddin, hari pembalasan, hari akhirat. Jadi apa dalam hati kita, apa dalam otak kita? Yang ni kita kena repair. Kemudian dia kata lagi, manakala berfikir pada apa yang sedang dibacanya, famustahakun, dia makruh, fikir dunia makruh, maka fikir apa yang sedang baca, maka adalah sunat. Mustahakun, Allah cukup suka kalau kita fikir apa yang sedang kita baca. Betul. Jadi kalau macam tu Ustaz, banyaklah kerja kita buat Ustaz. Sebab nak kena hafal tu kan, Allahu Akbar. Apa mana buat? Kabira, walhamdulillahi. Apa mana? Belah sini pula. Walhamdulillahi apa mana? Kathira. Wa subhanallahi apa mana? Bukratan wa asila. Mantap Ustaz. Wajjahtu apa mana? Wajhi lilladhi fatarat samawati wal ard. Sebab itulah tuan-tuan, Ustaz menyadari itu, Ustaz pun buatlah nota untuk membimbing bangsa Ustaz. Minggu depan nota ni akan ditranslate ke bahasa Inggeris. Sebab ada orang US, Australia dan email kepada kawan Ustaz minta benda ni. Sebab tidak dipandu. Jadi tajuknya mari memahami menghayati bacaan solat. Ini bukan buku, ni nota ni. Nota ni. Ustaz gunakan nota ni secara sikit-sikit membimbing anak-anak remaja Ustaz. Lebih kurang 90 orang lebih lah. Setiap hujung tahun anak-anak remaja Ustaz ni di Putrajaya, Bami ni akan berkumpul kat surau Ustaz lah, lebih kurang besar di surau. Sebulan tak balik-balik. Namanya Perkampungan Al-Quran. Sebulan tak balik-balik. Ustaz pula ambil cuti daripada UKM 2 minggu. 2 minggu tak cuti lah, 2 minggu cuti. Pengarah tak luluskan sebab lama 2 minggu. Ustaz di mana pengarah? Bos Ustaz pengarah. Dia tak luluskan, macam mana siapa nak takdir jabatan nanti kalau Ustaz cuti lama sangat? Ustaz kata saya cuti ni nak bimbing agama masyarakat muda Melayu. Kalau Prof tak luluskan, Prof masuk neraka. Terus desain ayolah awak nak buat kerja baik, dia halang. Kenapa dia kan? Jadi sebulan ni tuan-tuan tak ada ceramah. Program remaja Ustaz ni tak ada ceramah. Satu surat ceramah pun tak ada. Yang ada ni bersembang-sembang, bimbing-bimbing macam tu je. Jadi jimat duit tak payah sedia duit untuk berceramah. Antara anak-anak Ustaz ni wajib buat ialah dia kena hafal apa mana wajah tu, apa makna wajhi, apa makna lilladhi,
Lagi Ustaz tengok. Kalau silap Ustaz betul bangsa itulah bentuk nota. Apa makna fatara? Supaya waktu solat wajah wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi, boleh ikut. Tapi akhir sekali bila kawan-kawan masuk bilik Ustaz di UKM tu, pakat kopi dalam pendrive. Rupa-rupanya masyarakat dewasa Melayu pun tak tahu juga. Kan? Wakina birahmatika syarrama qadai. Apa yang kita minta tu tuan? Doa tu kan? Doa tu minta lah. Apa yang kita minta tu? Wa tawallana fi man tawallai. Apa tu? Tu antara kelemahan yang paling kita. Jadi tak heranlah kalau nota ni dalam tempoh setahun 70,000, 60,000 naskah sudah teredar termasuk DTM bangsa. Termasuk DTM bangsa yang tak putus-putus. Ustaz datang, Ustaz datang, Ustaz dinding kami datang, Ustaz dinding kami. Okey. Baik tuan. Jadi kalau nak dapatkan ni, lepas solat Isyak nantilah dekat luar, tapi tak banyak, limited. Jadi satu cepat dia dapat lagi. Kalau tak cukup juga nanti kita hantar kopian. Ada tadi on the way highway tadi tulis di UPM ada kepada Bakun. Jadi kepada bangsa hantar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu wajibatu lillah. Apa dia tu? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau kita baca dengan otak, dengan hati serta dengan lidah, ingat tak benda-benda lain? Tak ingat? Maka Ustaz tutuplah Ustaz punya bebelan malam ini dengan kawan-kawan kita yang dewasa-dewasa 62, 58. Bila dia buat solat seperti ini, buat solat seperti ini, cukup 3 ni, perbuatan bacaan dan hati ni, maka ada orang yang hartanya 248 juta RM bergaduh dengan isterinya kerana yang lelaki ini telah membatalkan pelaburannya di tempatnya syubhat. Isteri ni orang perempuan ni dah terbukti lah memang gila harta. Yang perempuan kat Sumatera, bukan Pecah Alam. Isteri ni mengamuk sebab account short almost 27 million short hujung tahun. Bila audit dilakukan, cek puncanya rupanya Datuk Seri ni membatalkan pelaburannya tempat-tempat yang syubhat. One day dia call Ustaz kena datang untuk selesaikan masalah I dengan my wife. Kami bergaduh, punca Ustaz. Ustaz kata, sudah apa pula aku, mana pernah jadi batapi. Rupa-rupanya punca Ustaz kerana Ustaz bimbing dia solatkan masjid Jalan Letak, dan dia buat elok-elok. 1 minggu lebih dia tak gelap tidur bila Allah tunjuk dia jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuk kat dia yang tempat-tempat tu tak boleh melabur. Tanpa dia perlu seminar riba 1 hari, tak perlu. Allah tunjuk hati dia. Akhir sekali dia batalkan pelaburan tu, rugilah sikit. Maka Ustaz kena selesaikan. Naik kapal terbang pukul 4.20 petang, landing kat Langkawi, terus pergi rumah dia, sembang, rumah peraminan lah sembang, jumpa dengan Puan Sri, dengan Datin Sri. Ustaz pun bebel dengan Datin Sri. Kakak tahu bersyukur tu, dulu yang masuk dalam mulut kakak tu semua haram.
sekarang ni Datuk Seri dah batalkan semua yang halal. Yang masuk dalam mulut kakak tu semua yang halal. Nanti selamat dia dah pindah ke Ustaz bebel dengan isteri dia. Ya, isteri dia duduk. Akhir sekali isteri dia pun nak masuk syurga sama-sama ya. Terima kasih banyak menjadi Ustaz bimbing suami saya. Dulu tak pernah di solat sunat Ustaz. Sekarang ni solat sunat ni banyak Ustaz. Dulu tak pernah dia ajak saya pergi masjid Ustaz. Sekarang dia dah pandai ajak saya pergi masjid. Tengok kekuatan suami dapat bila solat tu sempurna. Dulu anak-anak sekali 4 orang Ustaz tak kenal solat, hidup macam lembu, makan, tidur, berak, makan, tidur, berak. Tapi sekarang Datuk Seri dah pandai berceramah ke anak-anak. Tengok, dia dah kuat. Ini bukti yang Ustaz dapat jumpa lah. Tak perlu hadir ceramah banyak-banyak. Tak perlu bayar RM1,230 untuk hadir ceramah satu hari. Tutup lampu, gelap-gelapkan. Anda dilahirkan oleh ibu anda. Ibu anda hampir mati melahirkan anda. Tiba-tiba anda menderhaka. Kan? Lalu orang pun tak ya. Sebab Allah Maha Adil. Kalau nak dapat agama, kena ikut program macam tu, kena bayar RM1,000 lebih. Orang miskin dapat agama tak? Orang miskin mampu kena dapat agama tak? Tak dapat. Allah wajibkan solat. Orang miskin boleh solat tak? Boleh. Okey, cukup sekadar itu untuk malam ini. Tuan Imam lah tengok Ustaz macam tu. Jadi silakan, apa-apa muzakarah ada.